Tahukah anda, jasad Firaun diselimut dengan kain kafan selebar 1.5 meter dan panjang 4.5 meter. Topeng emas di bahagian muka dan bahu. Seisi perut dikeluarkan, diisi dengan kayu kayan, bunga-bunga kering selepas garam nitrat dilumurkan. Teknik Mesir kuno menanam mayat, jasad diletakkan di dalam peti kayu selepas dilapiskan dengan kain kafan emas setelah dimasukkan ke dalam peti lain, diperbuat daripada granit. Jasad Firaun dikebumikan di Laksa, makam raja-raja Mesir. Peristiwa yang berlaku di makam pengebumian mumia Firaun. Rakyat mencuri, merompak, merampas kesemua emas-emas, harta benda yang ditanam sekali bersama mumia. Ramses ke-11, penguasa terakhir dari dinasti 21, memerintahkan supaya seluruh mumia Firaun dipindahkan ke makam rahsia Dida al-Bahri. Ini berlaku pada tahun 969 Masehi. Hampir 2,800 tahun penempatan makam-makam baru mumia Firaun tidak diketahui. Pada tahun 1872 Masehi, petani Mesir menemui satu pintu masuk menuju ke makam rahsia para Firaun. Petani ini mencuri banyak barang emas dan harta benda yang terdapat di makam baru itu. Pihak berkuasa Mesir menyedari hasil penemuan tersebut dan pada Julai 1881 Masehi, Jabatan Pemeliharaan Benda-Benda Purbakala Mesir memindahkan seluruh mumia ke Muzium Nasional Mesir. Pada tahun 1902, para arkeologis Mesir mula mengkaji, membuka satu persatu helaian kain kafan mumia dan merasa terkejut apabila salah satu dari mumia-mumia Firaun itu tangannya terangkat ke atas. Hal ini membolehkan arkeologis mengenal pasti yang manakah Ramses kedua kerana seperti yang diceritakan, tangan Ramses kedua dengan kuat menahan gelombang air yang amat dahsyat menghempap dirinya. Hampir 70 tahun kemudian, pada tahun 1975, Perancis menawarkan bantuan kepada kerajaan Mesir untuk terus mengkaji mumia Firaun Ramses kedua yang sangat terkenal itu. Hal itu diterima baik oleh Mesir, dan pengkajian dipimpin oleh Dr. Maurice Bucaille yang merupakan seorang ahli bedah dan doktor otopsi Perancis. Mari kita lihat apa temuan Dr. Maurice Bucaille setelah membedah mayat Ramses kedua. Dr. Bucaille menemukan sisa-sisa garam yang masih melekat di tubuh Firaun dan menyimpulkan bahawa garam tersebut merupakan hasil dari terendamnya sekian lama di laut. Dalam laporannya yang bertajuk A Study of Modern Medicine atau judul aslinya Les Momies des Pharaons et la Médecine, Dr. Bucaille memaparkan teknik-teknik yang digunakan oleh bangsa Mesir kuno yang sangat ajaib kerana berhasil mengawetkan jenazah yang tenggelam di lautan kerana hal itu agak mustahil. Tidak lama selepas itu, Dr. Bucaille mendapat pengkhabaran bahawa hal ini tidak mengejutkan bagi orang Islam kerana Al-Quran sudah memberitahunya sejak lama. Dr. Bucaille terkejut dan terus mencari kebenarannya. Apabila beliau merujuk kepada Injil sekalipun, ia hanya mengatakan bahawa Firaun tenggelam ketika mengejar Bani Israel, tidak disebutkan pula berkaitan mayat Firaun akan terpelihara. Dr. Bucaille merujuk pula pada Al-Quran. Ternyata inilah jawapan persoalan yang ditemukan Dr. Bucaille, surah Yunus ayat 92 ini. Pada hari ini, kami biarkan kamu terlepas dengan badanmu yang tidak bernyawa, daripada ditelan laut. Ini sebagai tanda peringatan untuk orang-orang selepas kamu, supaya kamu mengambil iktibar. Sesungguhnya kebanyakan manusia telah lalai daripada memerhati dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami. Yunus 92. Dan Allah berfirman lagi, kamu terlepas dengan badanmu, disebut badan kerana ia bererti Allah menjaga badannya sahaja, bukan nyawanya. Sebab itu jasad mumia Firaun masih elok terjaga dan tidak reput. Yang paling menarik, Allah menyebutkan terus siapakah sasaran Allah kepada mumia ini, iaitu Liman Khalfaka. Orang-orang selepas kamu. Li digunakan dalam keadaan khusus kepada seseorang, berbeza dengan yang digunakan untuk menuju kepada sasaran yang umum. Bererti, bukti mumia ini khusus hanya kepada mereka yang mahu mengambil iktibar.